Jadi tuan-tuan yang oleh Allah SWT, usaha bisu di kalangan usaha dakwah di kalangan bisu ni di Malaysia lebih kurang 15 tahun dah berjalan. Jadi tuan-tuan mulia, bisu-bisu ni dia sebenarnya pekak, tapi sebab dia tidak mendengar, maka dia tak boleh membentuk suara dia. Dia ada suara, dan dia tak boleh bentuk, lidah dia jadi kelu. Jadi apabila usaha dakwah di kalangan bisu ni telah berjalan di Malaysia, maka kita sama-sama cari bisu-bisu ni, telah dakwah dia, dan mereka telah ramai telah keluar jalan Allah SWT. Mereka telah keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ada yang dah keluar jemaah masturat bisu. Isteri dia pun bisu. Pergi, lelaki dia bisu, isteri bisu, 3-4 orang, 3-4 pasangan pergi keluar dakwah. Tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, bila bisu ni datang pada agama, ini satu perkara yang pelik berlaku kan. Satu orang bisu ni tuan-tuan mulia, rata-rata kita jumpa semua tak kenal Allah. Kita jumpa bisu yang baru, kita dakwah dia. Dulu tuan-tuan boleh, dia pun sama juga. Bisu ni kebanyakan kita jumpa, dia kata Allah ni lelaki. Dan Nabi Muhammad perempuan, Allah kahwin dengan Nabi, maka lahirlah manusia ni. Macam ni keyakinan akidah dia yang rosak. Maka tuan-tuan boleh, kita datang ajar dia, dakwah dia, kita bagi tahu kat dia Allah bukan lelaki, Nabi bukan perempuan, Allah tak ada, bukan seperti manusia. Rata-rata kita jumpa tuan-tuan, kita akan tanya, dia akan kata Allah lelaki. Kita pun pelik. Macam mana dia boleh kata Allah ni lelaki? Dia kata apa? Dekat dunia ni hidup berpasang-pasangan. Akidah susah nak belajar melalui mata. Benda yang gaib, tak nampak. Maka dia tak dengar. Jadi dia tengok melalui mata. Dia kata apa? Dia kata tengok ada lelaki, ada perempuan, ada pasangan, ada jantan, ada betina, lahir anak. Kemudian dia tengok kat gambar apa? Ada agung, ada permaisuri. Ini pasangan. Jadi dia kata dia tengok gambar masjid, surah, ada Allah, ada Muhammad. Ini pasangan Allah, dia kata. Macam ni dia belajar. Dia tengok, dia kata ini pasangan Allah, Muhammad. Ini pasangan Allah. Allah kahwin dengan apa? Muhammad, maka lahir kita. Macam ni keadaan iman dia, tuan-tuan mulia. Maka kita datang, ajar dia, dakwah dia. Ini tuan-tuan tengok macam mana dia cerita tentang kebesaran Allah. Allah. Jemaah bisu banyak dikeluarkan. Satu jemaah telah pergi keluar di Greenwood, Gombak. Perkara yang ajaib berlaku kan. Di Greenwood, Gombak, tuan-tuan mulia, jemaah bisu telah keluar. Dan ada orang tempatan bagi tahu ada satu orang buta. Dia ni dulu ikut dakwah, kemudian dia dah slow, dah tak ikut dakwah dah. Dah tinggalkan dakwah. Maka bawa bisu ni pergi jumpa. Bisu ni telah dakwah si buta ni tadi. Dakwah si buta ni melalui penterjemah lah. Kan? Dakwah, maka si buta ni kata, ya Allah, apalah teruk saya ni semua, saya dah tinggalkan dakwah. Maka buta ni kata apa? Buta ni kata, okey, petang ni kau tunggu dekat masjid, aku akan jadi rahaba gash. Waktu gas buat ziarah, buta ni, diorang cakap apa? Kamu ni buta, macam mana nak jadi rahaba? Dia kata, ini aku lahir kat sini, aku tahu semua selok belok ni. Biar aku jadi rahaba, pergi rumah. Maka petang tu sejarah dunia telah berlaku. Rahaba, satu orang buta, mutakalim, bisu, dan amir dia tempang. Tak ada kaki. Dia pun bisu juga. Nama dia Azhar juga. Dia tempang. Jadi kalau keluar jemaah, si tempang ni budak-budak suka sakat dia ambil kaki dia sorok kan. Kan? Bergurau kan. Jadi petang tu dia telah buat gas. Petang ni telah buat gas. Rahaba si buta, mutakalim, bisu, dan amir dia tempang. Jalan buat rumah ke rumah. Tuan-tuan mula. Jadi tuan-tuan, apabila bisu ni dia buat dakwah, dia hampir dengan Allah. Doa dia orang yang kekurangan, maka dia doa pada Allah, Allah SWT akan terima doa dia. Malam-malam bangun dia nangis doa pada Allah. Allahu Akbar. Satu jemaah pergi ke, satu bisu daripada Rembau, Negeri Sembilan. Dia telah keluar 40 hari dan balik, tuan-tuan mulia, balik daripada 40 hari buat dakwah, maka dia jadi semangat. Dia pergi kat surau dia kosong. Tak ada orang. 5 waktu hanya maghrib, isyak, subuh je ada. Zuhur, asar tak ada. Apa dia buat, tuan-tuan mulia? Dia pergi dekat depan, dia tunggu tak ada orang datang. Waktu zuhur dah masuk, dia buka mikrofon, dia azan.
Tuan-tuan bayangkan bisu azan macam mana. Apa suara yang keluar. Maka tuan-tuan satu kampung telah dengar. Ini suara siapa ni kat surau ni? Mikrofon speaker besar. Maka satu kampung telah datang dan mula telah marah dia. Kamu ni semua apa? Ramai orang kampung datang, laki-laki. Maka dia kata apa? Aku ingat, dia cakap dalam bahasa isyarat yang mudah. Kata aku ingat orang kampung tak ada. Tapi rupanya semua kamu ada ni. Aku datang nak semayang, tak ada orang nak semayang, aku azan lah. Panggil korang semua datang semayang. Sejak hari tu tuan mulia, Suruhaja hidup 5 waktu solat Jumaat. Tuan mulia. Suruhaja hidup 5 waktu solat berjemaah. Jadi bisu ni tuan bila dia buat dakwah, maka dia satu tamparan bagi orang yang boleh bercakap. Kita ni rasa macam kena sepak kan. Kita ni boleh cakap tapi tak nak buat dakwah. Si bisu ni yang tak boleh cakap tapi telah buat dakwah. Kita pergi di Singapura, keluar di Singapura. Jumpa satu bisu tu. Dia ni di Singapura, bisu-bisu mereka educated. Ada pegawai bank, pegawai kerajaan, ada yang kerja di Jabatan Menteri. Jadi bila kita jumpa satu orang bisu ni pegawai bank. Kita pun pergi kat rumah dia, melalui info daripada jiran dia, dia kata apa? Ni bisu pegawai bank, kita pun bawa budak bisu kita pergi. Maka bila kita telah dakwah dia dan mak dia telah dalam keadaan sedikit sombong lah. Dia kata apa dakwah ni? Anak aku okey je. Kerja bagus, semua bagus. Dia tak nak mengaku kan, ego akan kekurangan. Maka bila kita telah di Pakistan dia akan ajar macam mana nak keluarkan suara bisu ni. Maka kita telah demo, kita ambil si bisu ni dan kita keluarkan suara dia dan suruh dia sebut Allah. Maka keluar dari mulut dia Allah, maka mak dia terus menangis kat situ juga. Dia kata seumur hidup saya tak pernah dengar anak saya sebut Allah. Tuan-tuan nak dengar saya keluarkan suara dia? Boleh Pakistan ajar supaya dia dengar getaran leher kita dan dia ikut bentuk lidah kita. Maka kita cuba lontarkan suara dia semua apa? Allah. Okay, kita suruh dia sebut Muhammad. Mat. Ada bentuk. Walaupun tak sempurna tapi ada bentuk. Di Pakistan dan yang mulia usaha bisu mereka dah 40 tahun. 45 tahun. Maka bisu-bisu mereka diajar ucap la ilaha illallah, baca bismillah. Ada yang bisu boleh baca Fatihah. Macam ni keadaan tuan-tuan mulia. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan mulia, satu jemaah bisu pertama, tak silap saya jemaah Pakistan telah datang kat Malaysia. Itu jemaah bisu pertama yang telah masuk Malaysia. Kemudian tuan-tuan mulia dia telah buat usaha 4 bulan di sekitar Malaysia, seluruh negeri. Maka sebelum dia balik, dia telah bayar dekat Sri Petaling. Allah Akbar. Dia kata apa tuan-tuan mulia? Ni menjentik hati kita ni. Dia kata tuan-tuan yang mulia, disebabkan tuan-tuan yang boleh bercakap ni tak nak buat dakwah, maka Allah pilih kami yang bisu ni buat dakwah. Ni bisu cakap ni. Dan tuan-tuan dikata, dikala kami bisu ni buat dakwah, Allah masih lagi bagi peluang kepada tuan-tuan yang boleh bercakap ni buat dakwah. Tetapi dia kata, awas. Jangan sampai nanti apabila tuan tetap tak nak buat dakwah, Allah pilih kami semua yang bisu je buat dakwah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Macam mana keadaan dan mulia? Hari ni apa kebolehan yang kita ada? Kita boleh bercakap, kita boleh bercerita tentang dunia, bercerita apa macam-macam hebat. Sejam 2 jam kita boleh cerita, tapi kita tak gunakan untuk dakwah dan mulia. Allahu Akbar. Jadi macam inilah kita tengok macam mana. Banyak lagi sebenarnya, ramai lagi. Bisu ni mukallaf. Mukallaf ni apa? Maksudnya dia akidah dia kena betul. Betul dan mulia. Dia tak payah. Jadi bisu ni orang anggap dia ni anak syurga je. Oh dia ni kurang anak syurga. Padahal akidah dia rosak. Mereka perlu ditabiah iman dia, diajar dengan bahasa isyarat lah. Saya dulu tuan-tuan mulia pertama kali nak keluar dengan jemaah bisu. Saya pun tak ada basic. Saya pergi Sri Petaling nak keluar 40 hari. Sri Petaling kata tak ada jemaah, yang ada jemaah bisu je. Saya cakap, Ustaz, saya mana tahu jemaah bisu, ABC pun tak tahu, apa pun tak tahu. Maka dia kata, kau ikut je. Saya pun ikut je. 40 hari je tuan-tuan mulia, maka Allah dah pilih boleh berbahasa isyarat.